Selamat tinggal pada semua, berpisah kita selamanya. Kita tak sama nasib di sana, baikkah atau sebaliknya. Amalan dan takwa jadi bekalan, bahagia sejahtera pulang ke sana. Tak pandai nyanyi Ustaz, tapi ada kaitan dengan halaman kita pada hari ini. Masya Allah. Untuk My Quran Time, saksikan episod kali ini. Ya. Jom. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita memanjatkan kesyukuran yang besar, yang amat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini untuk kita mengucap alhamdulillah, alhamdulillah dan alhamdulillah ya, seterusnya kerana kita adalah umat. Alhamdulillah sebagaimana yang dibacakan sebentar tadi dalam surah Al-Fatihah bersama dengan Ustaz Tarmizi. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah ya. Hijau Ustaz. Hijau merah Ustaz ya. Okey, bukan hijau kuning ya, hijau merah pada hari ini. Alhamdulillah pada hari ini kita bersama dalam My Quran Time ya, bersama yang dibawakan oleh Mufas pada hari ini. Kita sama-sama ingin menyelusuri kepada ayat demi ayat, perkataan demi perkataan yang indah yang menjadi mukjizat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masih kekal hingga ke hari ini. Dan kalau zaman dahulu Ustaz ya, kalau katakan di TV ada show ya, iaitu ada ular-ular kecil, kemudian ada ular besar makan ya, dia seperti apa, dia seperti magic ya. Sudah tentu ramai yang nak tengok. Betul, ya. Tapi zaman sekarang ini kita tak ada show itu. Show yang ada yang kita ingin sama-sama ikuti pada hari ini dalam My Quran Time adalah untuk kita melihat ya, kata-kata perkataan daripada Allah, dia akan menjadi seperti ular besar yang akan memakan semua idea-idea kecil, idea-idea yang tidak benar yang pernah berlaku pada zaman Nabi Musa, tetapi mukjizat ini akan terus kekal hingga ke akhir zaman. Alhamdulillah pada hari ini tuan-tuan berada di rumah, yang berada di tempat kerja mungkin sekarang ini sedang berehat Ustaz ya. Ada yang dalam kereta katanya juga sedang mendengar. Saya ucapkan tahniah dan kita doakan Ustaz ya, kita terus istiqamah dengan doa permulaan kita, subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim ya. Dan juga doa kedua untuk kita sama-sama baca, rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkanlah untukku, untuk kita semua tuan-tuan sekalian, ilmu yang akan mendekatkan diri lagi kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini Ustaz, kita menjemput jugalah ya kepada semua untuk share ya, untuk berkongsi di Facebook ya. Dan bercakap tentang berkongsi di Facebook ini, kita sebenarnya peluang untuk menambah saham. Ada kaitan dengan lagu Ustaz tadi tu, nasyid Ustaz tadi tu ya. Saham untuk mengingatkan ya, dan sudah tentunya di dalam halaman 44 ini ada peringatan yang besar bagaimana membina saham akhirat. Ya, membina saham akhirat. Mari sama-sama kita perhatikan sinopsis ringkasan pada hari ini.
Bermula pada ayat 260, kita akan menyambung kepada kisah. Kalau semalam kita melihat seorang individu yang melihat hancurnya satu tamadun, maka pada hari ini kita akan melihat kisah siapa? Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang ingin tahu, yang ingin menenangkan hatinya, dan kisah ini pada ayat 260 disambung dengan pahala berinfak di jalan Allah dan etika peraturannya pada ayat 261 hingga ayat 264 ya. Kalau kita lihat kat situ seperti tak ada kaitan Ustaz ya. Nabi Ibrahim tiba-tiba masuk kepada infak, tetapi nanti kita sama-sama kita baca bermula daripada ayat 260 hingga 262. Tuan-tuan boleh buka mushaf sambil share dekat Facebook itu. Betul, untuk sama-sama kita memahami ada tanasuk, kaitan yang amat jelas. Betul. Ya, ada kaitan dengan beras di hadapan ini Ustaz ya. Nanti tak ada bunyi lagi, nanti saya letak sekali lagi nanti insya-Allah. Jom sama-sama. Okey, baik. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Tuan Fazrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'da. Apa khabar semua sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian? Bertemu lagi kita hari ini, dan hari ini kita menyambung muka surat 44 dah ya, subhanallah. 604 halaman. Hari ini kita berada di muka surat 44 Ustaz. 44. Masya-Allah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Juzuk yang ketiga. So alhamdulillah, syukur kita banyak-banyak pada Allah masih lagi beri kesempatan kepada kita. Ayuh sahabat-sahabat semua sama-sama sharekan, sebarkan di Facebook kita untuk ramai lagi kawan-kawan kita untuk bersama dengan kita. Ada Puan Kalsum. Puan Kalsum tanya, kenapa Ustaz Fazrul tak join tadi nasyid tadi? Oh insya-Allah simpan Ustaz. Simpan, Allahu akbar. Simpan suara. Kalau tak habis saya Ustaz. Subhanallah. Dan juga kita ada Puan Saliha Merusin dari Darussalam, Brunei Darussalam, bergabung dengan kita, dan juga sahabat-sahabat kita ramai ni dari Singapura, dan juga khususnya sahabat-sahabat kita di Malaysia yang kita kasihi. Selamat bergabung, dan mari kita mulakan pertemuan kita untuk kita mulakan bacaan ayat 260 hingga ayat 262. Sahabat-sahabat Al-Quran semuanya, ini adalah antara muka surat ataupun page yang sangat saya suka baca ketika jadi imam Ustaz. Masya-Allah. Sebab ayat dia tu Ustaz. Ayat pasal Nabi Ibrahim, tentang mati, hidupkan semula. Betul. Lepas tu pasal infak. Subhanallah. Hebatnya ganjaran orang yang berinfak fi sabilillah. Nanti kita dengar kupasan daripada Fadil Ustaz Fazrul. Terlebih dahulu jom kita baca. Saya nak baca dengan Murattal Hijaz dulu Ustaz. Baik. Mohon izin Ustaz. Silakan. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون
ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Tarmizi. Ya, panjang Ustaz ya. Panjang tadi ya. Ada berapa ayat tadi Ustaz? 260. Kita baca 21, 2, 3 ayat. 3 ayat ya. Kalau di atas itu kisah tentang Nabi Ibrahim pada ayat 260 dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, Tuhanku tunjukkanlah kepadaku arini, tunjukkan padaku kaifatuhil mauta. Ini kesinambungan daripada ayat kursi Ustaz ya. Allah ini Al-Hayyu Al-Qayyum. Maka dibawakan beberapa perkara tentang konsep Allah ini Maha hidup, Allah ini Maha meneguhkan menjaga. Maka ada kisah kalau sebelum ini bercakap tentang kisah Nabi Ibrahim dengan Namrud kemudian kisah Uzair ataupun seorang yang lalu di satu kawasan hancur tapi dan dia bercakap macam mana nak bangun balik, hidup balik tempat ini. Allah menyatakan bisa kan, boleh sahaja sebenarnya dengan ada beliau dimatikan, dihidupkan kembali. Maka kali ini ada satu kisah di mana Nabi Ibrahim bertanya kepada Allah, kaifatuhil mauta, bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Ya, jadi ada orang bertanya, adakah tanda Nabi Ibrahim ni tidak beriman kan? Malah sebenarnya di dalam ayat ini pun Allah bercakap awalam tu'min, apakah kamu ini tidak percaya? Saya tertarik Ustaz dengan qul abala walakin yatma'inna qalbi ni. Saya gambarkan macam soalan kita bertanya, you tak percaya kat I ke? Contoh. Ya, betul. Maksudnya macam Allah tanya, kamu tak percaya padaku ke ya Ibrahim? Subhanallah. Betul. Ya. Jadi Nabi Ibrahim kata bala, percaya, saya percaya. Tapi nak tenangkan Allah sikit ya. Maksudnya apa? Maksudnya bila cakap tentang iman, iman ni pun ada tingkat-tingkat ni Ustaz ya. Bila dia iman itu meningkat lagi, dia tenang sehingga kan dia sanggup untuk apa ayat selepas ini. Jadi itu sebabnya bila saya melihat pada ayat ini, apa kaitan pertanyaan ini, kisah ini dengan ayat selepasnya. Rupa-rupanya ulama berbincang tentang ayat ini pasal lepas itu Ustaz ya. Kalau bercakap tentang mathalul ladina yunfiquna amwalahum ayat 261 itu pasal infak. Jadi ada kaitan hidup, menghidupkan yang mati dengan infak ni ada kaitan. Tapi kita tengok dahulu apakah jawapan daripada Allah. Okey, kalau Nabi Ibrahim kata saya memang percaya, nak menenangkan hatiku. Ya. Iman ini kadang-kadang memang saya percaya pada Allah, tapi ada masa bila duit dah kurang Ustaz. Allahuakbar. Betul kan? Ustaz. Kita yakin dah rezeki daripada Allah, tapi bila duit dalam akaun tu dia jadi 0.0 tu kan. Jadi dia akan tak tenang kan. Jadi pada waktu ini Nabi Ibrahim bertanya dan Allah kata okey, kalau macam tu qala fahuz arba'atan minat thair, ambil 4 jenis burung ya, 4 jenis burung, fasurhunna ilaika, panggil, kumpulkan mereka, kamu dah biasa dengan 4 jenis burung ni, dah kenal okey semua. Kemudian letakkan summa ja'ala kulli jabalin minhunna juz'a. Ya, letakkan juzuk-juzuknya. Perbincangan ulama maksudnya dipotong-potong, letak campak-campak kepalanya, asing-asingkan. Potong-potong kepala apa semuanya, asingkan. Letak dekat 4 tempat. Kemudian summa du'uhunna ya'tinaka sa'ya. Panggil, nanti dia akan datang dengan segera. Jadi bila Nabi Ibrahim mendapat peluang ini, pasal ini adalah spiritual experience, pengalaman spiritual. Pengalaman ni masing-masing ada Ustaz ya. Kadang-kadang ada orang yang dia sebenarnya bila dia driving tu, dia memandu, mungkin sepatutnya pasal dia mengantuk, dia accident kan, tapi Allah selamatkan. Kan? Itu adalah pengalaman-pengalaman saya yakin pada tuan-tuan ada ya, dan Allah bagi ini masing-masing tak sama. Jadi bagi Nabi Ibrahim ini pengalaman beliau. Kalau cerita pada orang lain pun orang akan cakap saya tak pernah pun jadi begitu. Itu Nabi Ibrahim ya, yang kita beriman pasal ini datang daripada Allah. Tapi maksudnya apa?
Allah nak menyatakan Allah boleh menghidupkan yang mati. Wa'lam annallaha azizun hakim. Allah cakap, ketahuilah sesungguhnya Allah ni amat berkuasa, nak buat apa sahaja, daripada kosong nak jadi hidup pun boleh. Ini dah hidup, potong-potong-potong letak balik, mudah. Ya, so simple lah. So simple. Okey. Jadi ini dua mesej paling penting yang kita boleh ambil. Satu ialah di dunia ini Allah boleh menghidupkan yang mati. Ya, kalau perbincangan kita sebelum ini tentang Allah boleh mengeluarkan seseorang itu, katakan hatinya, katakan dalam keluarga yang hati mati. Maksudnya sebenarnya boleh dia keluar seorang anak yang hatinya hidup. Ya, daripada satu keluarga bukan Islam contohnya, keluar anak yang memperjuangkan Islam. Ada seorang di Perancis, orang Yahudi Ustaz ya, namanya adalah Jadullah Al-Qurani. Bila dia dah masuk Islam, dia mengislamkan orang lebih 6 juta di Afrika. Subhanallah. Lahir dalam keluarga Yahudi. Ya, tuan-tuan boleh cari dekat internet Jadullah Al-Qurani. Kisah ini nak ceritanya apa? Bahawa Allah boleh menghidupkan yang mati secara fizikal, menghidupkan hati yang mati. Kalau katakan kawannya, sekolahnya itu, anak kita ni degil-degil orangnya, tapi kalau kita mohon pada Allah, Allah boleh berbuat demikian. Maka selepas itu bermulalah penerangan tentang masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, perumpamaan orang yang sentiasa menginfakkan hartanya pada jalan Allah seperti habbah. Seperti habbah ini Ustaz ya. Ini habbah. Kalau beras ni ada biji benih ni, macam ni ya. Gitu kan. Okey. Ini banyak ni, betul, banyak. Tak? Tapi sebenarnya Allah kata habbah itu satu butir ni je. Tak nampak. Kalau kena panggil suti. Okey. Tak nampak ya. Nak ceritanya ialah apa? Kecil sahaja biji benih satu. Okey. Jadi Allah meletakkan apa? Menerangkan tentang perumpamaan orang yang infak ini seperti satu biji benih. Satu biji benih Ustaz. Ya. Peranannya bagi petani itu ialah dia letak dekat mana? Tanah. Nampak ke tak nampak? Tak nampak. Itulah perumpamaan bagi tuan-tuan yang berinfak fi sabilillah. Syaratnya fi sabilillah. Bukan sekadar nak belanja kawan begitu saja, ya. Dia mesti fi sabilillah, ini untuk mengangkat agama Allah. Kalau kita belanja kawan tapi sebenarnya kita niat ya Allah moga-moga dia ini makin dekat dengan Allah, Islam, ayat itu fi sabilillah. Jadi maksudnya semua peluang kita membelanjakan harta kita bagi anak, cari nafkah untuk anak makin dekat dengan Islam, belanja kawan ataupun kita berwakaf, semua perkara itu adalah fi sabilillah. Allah kata seperti satu biji benih ditumbuhkan 7 tangkai, setiap tangkai ada 100 biji benih. Maksudnya 700 kali ganda. Daripada satu biji benih. Satu ni. Jadi kalau katakan satu tu akhirnya jadi 700 lah. Yang tu kan. Okey. Dan Allah boleh bagi lebih daripada itu, ya. Allah kata apa? Wallahu yudha'ifu liman yasha. Apa pelajaran yang boleh kita ambil sebenarnya? Satu yang paling pastinya ialah bila kita ambil harta kita Ustaz ya, sebenarnya Allah sedang menggandakan. Satu, kita rasa macam hilang, hilang. Berkuranglah daripada yang kita beri itu. Betul. Sebenarnya Allah menambah lagi. Ya. Dan yang keduanya menggandakan kat mana? Kan ada orang kata itu mungkin gandakan dekat akhirat kot. Itu betul. Ya. Tapi di dunia lagi Allah sudah gandakan. Ya, Allah sudah gandakan. Pasal apa? Kita tak derma pun Ustaz ya. Allah dah gandakan. Tengok daripada dulu kita baby terus Allah jaga sampai kita jadi besar begini kan. Jadi macam kita bincang sebelum ini Ustaz ya, waktu kita pukul 2:30 malam pun ya, kita tak jaga, tak buat apa-apa, tetapi boleh je ada orang teringat saya nak jemputlah pada Ustaz Termizi contohnya, nak belanja contohnya kan. Perkara tersebut sebenarnya bukan milik kita. Yang menentukan dalam hati orang itu adalah daripada Allah. Kita tak derma apa-apa lagi. Apatah lagi kalau kita derma, Allah dah janji di sini Allah akan gandakan, bukan berkurang. Maka Allah kata wallahu wasi'un alim. Allah tu maha luas, ya. Allah ini amat mengetahui. Jadi ini adalah ayat 261. Dan sebelum kita bincang kepada ayat 262 Ustaz ya, pasal ini adalah etika agar kita dapat ganjaran ini bagi tuan-tuan sekalian. Ada etika dia, ada cara dia. Pasal ada orang bila dia kata saya best ni, menarik ni, satu biji ya RM1 jadi 700, ini good investment. Betul. Kan. Di dalam ayat ini dan muka surat yang akan datang kita akan bincang 2 jenis investment. Ya, ganjaran ataupun pelaburan. Satu pelaburan yang halal. Satu lagi namanya pelaburan yang haram. Namanya riba. Ya, jadi dua-dua ni nak untung.
Dua-dua nak untung. Tuan-tuan saya yakin pasti nak untung, tapi untung kita kalau boleh di dunia untung sampai ke akhirat. Ini formula untung di dunia akhirat. Ya. Maksudnya bila kita infak itu fi sabilillah, kita sedang transfer pahala ataupun harta kita ke akaun mana? Ke akaun akhirat. Dia macam kalau ada dua bank Ustaz kan. Betul. Dia bukannya bila kita transfer itu duit kita kurang. Dia Betul. Transfer saja, pindah saja. Jadi bila tuan-tuan infak fi sabilillah, kita tak berkurang. Kita transfer, kemudian dia punya untungnya itu 700 kali ganda. Ya. Tapi ada syarat. Syaratnya pada ayat 262, saya nak minta ustaz kalau boleh baca ayat ini. Syarat bagaimana nak pastikan keuntungan itu tidak cancel, tidak terbatal ketika kita kita derma, kita berwakaf apa sebagainya, dah sponsor taja orang untuk pergi belajar, taja sesuatu program yang bagus, tapi rupanya akhirnya cancel pahalanya. Jom kita dengar Ustaz Tarmizi membaca ayat 262. Terima kasih ustaz. Terima kasih ustaz. Sahabat kita Cikgu Haliza dengan servis kereta Ustaz, dekat pusat servis kereta. Masya-Allah. Dia pun servis sekali Ustaz ni. Servis sekali. Rohani. Allah. Begitu juga dengan sahabat kita Juriah Sarmani. Saya kat klinik di Senai Johor sambil tunggu turn. Kena panggil panggil turn jumpa doktor, rawat rohani dulu dengan My Quran Time. Subhanallah. Masya-Allah. Ayat kita menarik hari ini dalam pada kita berkobar-kobar infak, dan kita menganggap kadang-kadang aku derma banyak ni, dapat ni ganjaran ni, tapi rupanya Allah sertakan Betul. ciri-ciri dia. Mari kita baca sekali lagi ayat 262. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Sadaqallahul Azim. Surah Al-Azim ayat 262, orang yang mendermakan hartanya di jalan Allah kemudian tidak mengiringi apa yang dia dermakan itu dengan dua perkara Ustaz ya. Yang pertama namanya adalah manna dan yang keduanya adalah adha. Ya, ada dua perkara yang Allah beritahu bagaimana nak pastikan pelaburan tuan-tuan fi sabilillah, tuan-tuan derma bagi ayah-ayah mencari nafkah ya, bagi ibu-ibu yang infakkan masa ataupun ada duit yang ada untuk anak, untuk keluarga, bagaimana nak pastikan bahawa pahala ataupun ganjaran itu betul-betul 700 ataupun ke atas, tidak terbatal ya. Allah kata alladzina yunfiqun, orang yang mendermakan harta itu tidak mengiringi dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti orang yang menerima. Itu dua perkara. Jadi apa maksud menyebut-nyebutnya? Maksudnya manna ini dia mengungkit-ungkit Ustaz. Ungkit-ungkit. Kalau katakan bos tu dah bayar gaji, dia kata saya bayar gaji awak tau. Cancel. Habis dia dah lah. Sepatutnya dia pening kepala sampai hujung bulan nak bayar contohnya ya, dan dia nak pahala 700 kali ganda itu, tetapi habis. Ataupun orang yang menaja ya, pelajar pergi belajar ke ya, ataupun membantu sesuatu keluarga ke, kemudian dia kata saya tahu yang derma. Betul. Kan awak tak hargai saya. Allah. Itu mengungkit-ungkit. Ataupun kalau ada yang taja masjid ke apa ke, yang taja dia maksudnya derma untuk masjid, derma untuk program ke, lepas tu dia nak pendapat saya awak kena dengar tau. Saya yang derma kat sini kan. Yang itu perkataannya manna. Allah ingatkan jangan buat begitu ya, pasal apa? Habis ganjaran daripada Allah SWT. Dan yang ketiganya adalah adha. Adha itu adalah menyakiti. Menyakiti kepada orang yang kita derma tadi tu. Kan awak ni memang tak belajar bersungguh-sungguh ke kan? Awak ni sepatutnya abah katakan ayah cari nafkah kan. Kamu kalau abah tak cari duit kan, kamu tak makan tau. Ya. Ataupun kalau saya tak keluar bekerja, awak tak ada rezeki tau. Perkataan-perkataan itu satu dah tak betul dah, rezeki datang daripada Allah ya, tapi yang keduanya menyakitkan hati orang yang menerima ya. Sebenarnya ini Allah cakap
jangan buat begini, nanti akan Allah beritahu sekali lagi. Yang penting ialah apa? Lahum ajruhum inda rabbihim. Kalau tidak buat begitu, dua perkara ini ganjarannya dari sisi Allah, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Walahum yahzanun ini, ayat ini lebih kurang macam ayat 38 Ustaz. Awal dulu kita baca juz pertama tuan-tuan, iaitu apa? Bila turun Adam ke atas muka bumi ini, Allah kata ikut hidayah Allah. Nanti tidak akan bimbang, tidak akan sedih. Sama begini. Ya. Jadi maksudnya apa? Orang yang dapat hidayah, dia akan sentiasa infak. Ya. Dan yang keduanya apa? Dia tidak akan suka menyakitkan hati orang dan juga mengungkit-ungkit. Kalau orang yang suka mengungkit dekat rumah tu kan, ataupun dekat pejabat ke mengungkit-ungkit dia kan, saya ni dah bantu dia, yang itu maksudnya orang tu kurang sikit hidayah. Allah. Minta kita jauhkan daripada perkara tersebut, membawa kita kepada perkataan kita pada hari ini, ya. Mari sama-sama kita perhatikan hayyun ataupun hayya di sini maksudnya hidup, sebagaimana kita lihat dalam ayat 260 sebentar tadi. Perkataan ini berulang 189 kali di dalam Al-Quran, iaitu bila Nabi Ibrahim bertanya kaifa tuhyil mauta, dan perkataan ini ada kaitan dengan infak Ustaz ya. Makin kita infak, kita punya satu biji benih ni, satu biji benih ataupun satu beras ini, dia hidup jadi 700. Allah. Dan Ada hidup satu tadi tu. Ya, satu. Dan hidup itu bukan sekadar di dunia, sampai ke akhirat. Itu yang Ustaz cakap tadi tu, dalam nasyid tadi tu kan. Maksudnya saham di sana itu, dia hidup. Ya, dia hidup. Dan inilah yang berlaku bagi orang yang rasa betul ke Allah boleh menggandakan. Dia baca boleh ke Allah menggandakan. Kalau saya derma ini, kalau tuan-tuan rasa tak yakin, tengok kalau Allah boleh hidupkan biji benih, boleh hidupkan biji jagung ke biji nasi ke biji beras kan. Allah yang boleh hidup daripada kosong sampai jadi makanan kita, Allah yang sama boleh sahaja mengganda-gandakan apa yang kita dermakan. Moga-moga kita derma pada hari ini. Kalau tak derma lagi, cari peluang. Nanti di hujung nanti kalau tuan-tuan nak berwakaf, kita sekali lagi kita kongsikan. Tapi kita berhenti sebentar. My Quran Time, baca, faham, aman, insya-Allah. Masya-Allah. Kembali kita dalam My Quran Time yang dibawakan oleh Mufas pada hari ini. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, kita berada pada halaman yang ke-44 di mana kita melihat kepada kisah Nabi Ibrahim, bagaimana Allah menghidupkan yang mati sebagai pembinaan iman dalam diri Nabi Ibrahim, menenangkannya, dan juga untuk menenangkan kita jika kita ingin berinfak pada hari ini. Kalau belum lagi infak, ambil peluang infak fi sabilillah. Kerana apa? Kerana ada ganjaran yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita akan menyambung sebentar lagi pada ayat yang seterusnya. Sebelum itu kita akan melihat kepada segmen tajwid. Ustaz, silakan. Baik, terima kasih Ustaz. Sahabat-sahabat Al-Quran semuanya, saya sedang melihat ni Ustaz, sahabat-sahabat Al-Quran yang senantiasa bergabung dengan kita. Masih lagi bangkali ada yang bertanya Ustaz, macam mana nak dapatkan maklumat ataupun ulang kaji segmen nota-nota yang sebelum ini. Boleh terus bergabung dengan kita di platform rasmi kita di Facebook kita, Sahabat Al-Quran #Quran Time, dan juga my hashtag Quran Time, dan juga kita ada channel YouTube kita #Quran Time Official, dan juga boleh ikuti kami bersama dengan kami di Instagram kita My Quran Time Official. Bercakap tentang sahabat Al-Quran, saya nak kongsikan Ustaz, ada sahabat kita, peminat setia kita juga yang turut menyaksikan My Quran Time, yang amat mulia Cik Puan Khalida binti Bustamam, yang merupakan isteri kepada Duli yang amat mulia Tunku Mahkota Johor Tunku Ismail Idris ibni Sultan Ibrahim, yang berkongsi dan juga bersama-sama mengikuti Ustaz My Quran Time, dan mendoakan kita semua tahniah TV Al-Hijrah mempersembahkan rancangan My Quran Time yang sangat-sangat bermanfaat kepada penonton. Saya doakan Ustaz Fazrul, Ustaz Tarmizi dan Ustaz Tirmizi dikekalkan kesihatan untuk terus mengendalikan program My Quran Time ini sehingga tamat. Dan akhir tu Ustaz, kalimah dia Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa melindungi dan juga menaungi yang amat mulia Cik Puan dan juga keluarga-keluarga kerabat deraja dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Junjung kasih atas ucapan dan doa. Dan kita nak berkongsi Ustaz hari ini pelajaran tajwid kita, iaitulah tentang makhraj huruf lagi. Dan hari ini kita nak kongsi tentang makhraj khas, iaitulah makhraj al-lisan.
Ada banyak tu, terbahagi kepada 5 bahagian makhraj al-lisan, iaitu lidah kita. Iaitulah yang pertama, makhraj pangkal lidah. Boleh tengok tu dekat mana pangkal lidah, belakang, ujung, bukan ujung, dalam kan, ke dalam dekat anak tekak tu pangkal lidah. Kemudian B, tengah lidah. Boleh tengok tu gambar rajah kita. C, tepi lidah. D, hujung lidah. Dan E, 2 tepi hujung lidah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat Al-Quran semuanya boleh cek. Cubalah gerak-gerakkan lidah kita tu. Cuba gerak-gerakkan lidah kita tu. Hujung lidah, pangkal lidah, tepi lidah, tengah lidah. Jadi perhatikan, maksudnya makhraj al-lisan ini ada 5 tempat keluar huruf dia. Hujung lidah ada huruf dia, tepi lidah ada huruf, pangkal lidah ada huruf dia. Subhanallah. Itulah kalau kita tak belajar ataupun kita tidak hati-hati ketika kita membaca Al-Quran, maka ia boleh membawa kepada kesalahan dalam bacaan kita. Lebih bahaya lagi, dia boleh membawa kepada perubahan makna. Seterusnya menjadikan kesalahan lahnul jali, kesalahan yang besar. Yang itu yang kita nak elakkan. Jadi insya-Allah selepas ini kita akan kongsi pula hujung lidah huruf apa, tepi lidah huruf apa. Tapi secara umumnya lidah kita ada 5 tempat keluar makhraj khas dia yang kita sebutkan tadi. Jadi kita akan kongsi lepas inilah. Besok insya-Allah kita akan kongsi lagi, Ustaz. Masya-Allah. Okay, terima kasih Ustaz ya berkongsi bagaimana makhraj huruf tentang tadi lidah, Ustaz ya. Lidah. Itu yang kalau ulcer ke betul, sakit tekak. Saya pernah sekali dalam main Quran Time juga, saya ada ulcer. Jadi bila kita nak sebut tu memang dia akan terkesan, Ustaz. Terkesan. Terkesan, Ustaz. Masya-Allah. Tapi kalau masih baca Quran, insya-Allah moga Allah ganjarkan mudah-mudahan kepada tuan-tuan yang mungkin ada tak berapa sihat, batuk-batuk ke sesama, tapi tetap juga membaca. Yang penting, Ustaz, dia terus belajar, Ustaz. Kita kalau kita tersilap sikit-sikit ketika kita baca, tapi dalam masa kita masih belajar, mudah-mudahan Allah terima. Betul. Dan sebab kita masih belajar. Yang bahaya yang tak belajar tu. Baca ikut bunyi je. Wallazina kafaru, Allahu akbar. Mengikut-ikut je. Jadi kita doakan pada tuan-tuan sekalian terus committed, sebagaimana kita tengok pada ayat 38 yang ada kaitan dengan ayat 262 sebentar tadi. Maksudnya hidayah Al-Quran ini penting agar kita tidak bimbang, tidak sedih. Itu adalah ganjaran yang besar. Dan infak ini juga Allah menyatakan ada ganjaran, lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Jadi lebih banyak kita membaca Al-Quran, walaupun mungkin merangkak-rangkak, Ustaz ya. Insya-Allah kesan yang kita boleh nampak daripada zaman sahabat dahulu untuk zaman kita juga, lagi banyak membaca Al-Quran, dia lebih banyak nak infak, Ustaz. Pasal apa? Pasal bila baca Quran ni kita makin yakin Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dan hati kita ini jadi tenang dan lembut. Bila hati tenang, kita dapat fikir yang betul. Dan cara fikir yang betul, daripada saham dunia, kita mesti kena banyakkan saham akhirat, Ustaz ya, agar kita menjadi orang yang bijak dalam menguruskan harta kita. Maka kita nak sambung pada ayat 263 hingga ayat 264, masih lagi etika jangan sampai pelaburan kita itu rugi, Ustaz ya. Maksudnya sedekah ataupun infak, tapi rupanya hasil tak ada. Macam mana? Jom kita baca ayat 263 264. Okey, terima kasih kepada Ustaz. Kita nak sambung baki ayat kita yang kita nak baca pada hari ini, ayat 263, ayat 264. 2 ayat, Ustaz Ya, betul. Terima kasih juga kepada sahabat kita Rusnan Idris daripada dalam perjalanan nak ke Riyadh, daripada Jubail, Arab Saudi. Subhanallah. Belum sampai lagi, Ustaz. Jubail, Riyadh kita belum sampai lagi, Ustaz. Jadi terima kasih kepada sahabat kita ni yang mengikuti kita di lapangan terbang kali. Moga-moga Allah memudahkan urusan sahabat kita di sana di Arab Saudi. Baik, jom kita baca. Saya nak sambung bacaan 2 ayat yang terakhir ini dengan bacaan murattal jiharkah, insya-Allah, Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا
صدقاتكم بالمن والأذى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 263, perkataan yang baik dan memberi maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan tindakan yang menyakitkan, ya, daripada diikuti dengan menyakitkan adha. Maksudnya mana tak ada lagi, tapi kat sini diikuti dengan adha, ya, menyakit-nyakitkan hati selepas seorang itu bersedekah. Tadi ada perkataan infak amwal, itu sedekah dengan harta. Tapi sedekah ini lebih umum, Ustaz, ya. Maksudnya sama ada kita bagi harta, bagi senyum, bagi tenaga, bagi ilmu, kita bagi apa, kalau buang duri, ya, itu semua sedekah, ya. Tapi jangan pula lepas dah buang duri ni pergi menyakitkan hati orang yang sebelah tu. Ini orang rumah di sini memang tak pandai buang duri ke? Contohnya kan, memang bersemak ke contohnya kan. Jadi selepas ibu buat kerja, sedekahkan tenaga untuk masak tu, jangan pula sakitkan hati si anak, ya. Kata ini tak nak makan ni pasal tak sedap lah ni, kan. Tak payah cakap begitu. Pasal apa? Kanser, Ustaz. Kanser, ya. Wallahu ghaniyun halim, Allah itu maha kaya. Jadi Allah tak terkesan pun dengan sedekah kita, satu. Yang keduanya halim ini, masya-Allah, perkataan ini amat special pasal sabar atas tu halim. Ya, kalau katakan Nabi Ibrahim itu sendiri pun dikaitkan dengan halim ini, ya, Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Jadi apa maksud bila Allah nyatakan wallahu ghaniyun halim? Allah ini kaya, satu, kan. Kalau orang kalau Allah bagi macam-macam, seseorang itu tak menyakitkan hati Tuhan, menyakitkan Tuhan, Allah tetap juga kaya, satu. Yang keduanya, Allah tetap halim. Allah bagi juga oksigen, Ustaz. Bagi juga kita makan nasi, walaupun hari ini ada ramai je yang mungkin menyakitkan Allah, ya, tak beribadah, semayang lambat, tak nak baca Quran, tunjuk sombong, tapi Allah tetap halim. Ya, tetap halim. Jadi apabila kita sedekah ini kerana beriman pada Allah, kita akan cakap perkara yang baik dan maafkan jelah kalau katakan dah kita bawa katakan ayah kan balik rumah bawa roti ke apa ke, anaknya kan tak best lah roti bah, kan, nak roti yang ada jam contohnya kan. Jangan balas dengan perkataan yang buruk dan juga berilah kemaafan. Pasal Allah tetap ghaniyun halim, bersopan santun ataupun tetap sabar dengan kerenah kita. Itu yang kita belajar daripada ayat 263. Ayat 264 Allah sambung lagi, Ustaz. Dia halaman ini seruan untuk infak, tapi Allah ingatkan berkali-kali, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, jangan batalkan sedekatikum bil manni wal adha. Sekali lagi ulang. Nah, ulang balik. Pasal berapa kena ulang, Ustaz? Banyak kali ni. Ni pasal ramai yang memang tak makan saman, kan. Dia rasakan bahawa kalau saya dah buat baik ni, saya kena dia rasa tak puas hati kalau orang tak hargai dia, tak ucap terima kasih. Jadi Allah kata jangan menyebut-nyebut, jangan ungkit-ungkit dan jangan menyakitkan hati orang tersebut. Dah bagi tu, kalau orang tu buat silap ke apa ke, sila beri perkataan yang baik dan beri keampunan, maghfirah sebentar tadi. Jadi Allah buat perumpamaan orang yang menyakitkan hati ataupun mengungkit ini, kallazi yunfiqu malahu,
seperti orang yang infakkan hartanya ria'an nas. Riak Ustaz. Riak ni daripada perkataan ra'a, maksudnya apa? Menampak-nampakkan riak. Jadi riak ni dalam hadis Nabi adalah sebahagian daripada syirik. Syirik. Ya, jadi bila bercakap tentang syirik, maksudnya bila katakan saya dah sedekah, saya menyakitkan hati anak saya ataupun isteri saya, sebenarnya ia adalah satu perkara yang boleh membawa kepada syirik. Nauzubillah min zalik. Ya. Dan bila kita tahu tentang perkara mengapa syirik, pasal sebenarnya yang bagi rezeki bukan saya. Yang saya duit ke, saya bawa ke rumah ke, ataupun ibu-ibu masak ke, rezeki boleh jadi masakan tersebut bukannya daripada kita. Allahuakbar. Yang benar-benarnya adalah daripada siapa? Allah yang tuhyil mauta, yang menghidupkan, yang qayyum, yang meneguhkan sampai api ada dalam rumah, boleh masak, boleh jadi spaghetti ke apa semua tu, itu semuanya milik Allah. Jadi Allah membetulkan balik, dan orang yang infak dengan yang menyakitkan hati dan mengungkit ini sama seperti orang yang infak dengan riak. Wala yu'minu billah wal yaumil akhir. Subhanallah. Ya, Allah mengingatkan mereka ni sebenarnya tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini yang menakutkan Ustaz ya. Allah memberi peringatan ini, dan perumpamaan yang Allah bawakan seperti satu batu besar, atasnya ada tanah. Ada tanah. Maksudnya apa? Orang rasakan bahawa ini tempat yang boleh bercucuk tanam ni. Cucuk tanamlah, letak jadi hijau apa sebagainya. Tapi bila datang saja hujan, fatarakahu salda. Maksudnya bila katakan dah jadi hijau pasal dah tanam macam-macam, tapi dasar atas batu, akhirnya segala tanaman itu yang rasa macam hijau tadi habis. Solda, ya, iaitu dalam keadaan licin. Allah bawakan perumpamaan ini, maksudnya apa? Maksudnya ialah kadang-kadang kita bagi ibu, bagi ayah macam saya lah Ustaz ya, kita mungkin 15 tahun, 20 tahun mencari nafkah dan menginfakkan harta dalam keluarga. Ataupun mungkin ada yang jadi bos, bagi gaji kepada 20-30 tahun pekerja. Ingatkan ini adalah ladang hijau saham ke akhirat. Khawatir sampai ke sana Ustaz, solda, Allahuakbar, licin, habis. Rupa-rupanya pasal apa? Pasal kamu dulu suka mengungkit, suka menyakitkan hati. Bila staf ataupun ahli keluarga kamu buat perangai, kamu tidak balas dengan perkataan yang bagus ataupun mengampunkan mereka. Ya, jadi Allah bagi ini memang nak ingatkan saya berkali-kali, la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu. Allahu akbar. Ya. Apa maksudnya? Mereka tidak memperoleh apa-apa pun daripada apa yang mereka kerjakan. Cuba tuan-tuan bayangkan kalau kita kerja sebulan Ustaz ya. Kita bekerja, hujung bulan tengok akaun kosong Ustaz. Allahu akbar. Kan? Cakap pada bos, memang gaji awak memang kosong je. Kan? Awak dah ungkit hari tu, awak dah tu. Kalau macam tu Ustaz. Penat Ustaz. Penat, ya. Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Allah tidak memberi hidayah kepada orang yang kufur, tidak menghargai bahawa sebenarnya rezeki yang ada pada kita tuan-tuan sekalian adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nampak di sini bila banyak baca al-Quran kita nak infak, tapi infak orang yang baca Quran dia ada disiplin yang kita belajar sebentar tadi. Jadi Ustaz kalau boleh Ustaz baca sekali lagi Ustaz ya, ayat 263 itu untuk mengingatkan saya lah. Dan juga bagi tuan-tuan, kita nak ingat lepas ini kalau kita dah sedekah, kalau ada orang menyakitkan hati kita lepas kita dah sedekah, jangan kita balas dengan perkataan buruk, balas dengan perkataan baik. Tak apalah, anak saya ya, ataupun ampunkanlah. Saya tertarik sebenarnya dengan lirik nasyid ni Ustaz, yang Ustaz sebut ni. Nanti insya-Allah kalau ada kesempatan nanti saya sampaikan lagu nasyid ni. Saya baca dulu. Okey, silakan. Kalamullah dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha wallahu ghaniyyun halim. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Allah selama ini memang ghani, halim, tetap sabar walaupun saya buat perangai Ustaz ya.
ini pelajaran untuk saya bahawa saya kalau adalah siapa-siapa yang saya bantu sedekah ke apa ke, dia buat perangai, janganlah saya balas dengan saya kutuknya, menyakitkan hati, tetapi saya menyatakan qaulun ma'ruf wa maghfirah. Kata baik-baik dan juga ampunkan. Tak apalah, dia mungkin tak faham. Betul. Ya, membawa kita kepada resolusi kita pada hari ini, 3 resolusi daripada halaman 44. Ustaz nak kata ada nasyid tadi Ustaz. Ya, boleh siap. Ya. Saya kena dengan Ustaz cakap ya, tadi. Sila Ustaz sikit. Janganlah berbangga apa yang ada pada kita. Kalau Allah tidak beri, kita tidak punya apa-apa. Janganlah mengungkit jasa kita. Jasa kita di sisinya yang sebenarnya Allah punya. InsyaAllah Ustaz. Terima kasih banyak. Janganlah mengungkit Ustaz. Jangan mengungkit, membawa kita kepada resolusi tadi. Ya. 3 perkara, mari sama-sama kita perhatikan tuan-tuan. Yang pertama, kita gunakan akal dalam kehidupan kita untuk menenteramkan hati dengan ilmu yang sahih yang berpandukan kepada panduan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita belajar daripada kisah Nabi Ibrahim sebentar tadi. Yang kedua, mari sama-sama kita membanyakkan infak pada jalan Allah untuk mendapat ganjaran berlipat kali ganda, membawa dan mengkayakan akaun akhirat kita insya-Allah. Dan yang ketiganya, elakkan mengungkit, elakkan menyakiti orang yang kita bantu, yang kita sedekah, agar ganjaran itu tidak terbatal. Dan Allah ingatkan berkali-kali dalam halaman ini agar kita terus berwaspada insya-Allah. Mari sama-sama Ustaz kita berdoa. Ya Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ya Allah ya Rahman wa ya Rahim, ampunkan dosa-dosa kami, dosa-dosa ibu dan ayah kami. Kasihanilah mereka sebagaimana mereka kasihkan kami sejak kami kecil lagi ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, apa yang ada dengan kami bukan milik kami yang sebenar-benarnya ya Allah. Semua itu milik-Mu ya Allah. Ahli keluarga kami, anak-anak kami, isteri kami, suami kami, harta-harta kami, semua itu milik-Mu ya Allah. Maka ya Allah, tenangkan hati kami, tenteramkan hati kami ya Allah, agar kami senantiasa tunduk dan patuh kepadamu ya Allah. Jadikan hati kami hati yang senantiasa tenang tatkala berinfak pada jalan-Mu ya Allah. Elakkan diri kami daripada mengungkit-ungkit apa infak kami, apa pemberian kami ya Allah. Jauhkan kami ya Allah daripada menyakiti orang-orang yang kami bantu, orang-orang yang kami tolong, orang-orang yang kami kurniakan sedekah kepadanya. Birahmatika ya arhamar rahimin. Akhirnya ya Allah, jadikan mata kami mata yang suka membaca kalam-Mu Al-Quran, lidah kami lidah yang tidak kelu menyebut huruf-huruf-Mu Al-Quran, telinga kami telinga yang senantiasa suka mendengar bacaan Al-Quran, tangan kami tangan yang membelik-belik lembaran mushaf Al-Quran, hati kami hati yang senantiasa rindu akan kalam-Mu Al-Quran. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.
walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Inna wa minkum taqabbal ya karim. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengkabulkan doa kita Ustaz ya. Doa yang diaminkan oleh tuan-tuan yang berada di rumah agar kita mengambil pelajaran yang besar. Pasal ini amat dekat di hati kita Ustaz ya. Bercakap tentang infak ini tak banyak sikit, tapi maksudnya ialah kita kena jaga yang seruan infaknya sikit. Yang peringatan pasal jangan mengungkit-ungkit, menyakitkan hati itu amat banyak, dan inilah yang kita ingin sebarkan ya ke seluruh seantero dunia sebenarnya, agar suami isteri, keluarga ya, dan juga di peringkat masyarakat tidak ya mengungkit-ungkit dan menyakitkan hati. Kerana dia bila mengungkit-ungkit ni Ustaz ya, dia yang suami ungkit pada isteri, si isteri itu yang ada yang sampai jerut Ustaz. Kes yang baru ini sudah pasti itu ada kaitan dengan dia bergaduh lah tu. Kan, dan cara nak bergaduh ni macam cara bergaduh pula, maksudnya nak mengelakkan bergaduh ini ialah kena qaulun ma'ruf wa maghfirah. Cakap elok-elok, ataupun dalam hadis Nabi itu katalah baik ataupun diam. Ya, kemahiran diam itu diperlukan zaman sekarang, pasal kita ada Facebook, kita ada Twitter, kita ada macam-macam. Dia boleh bising banyak. Tapi kalau kita dapat lepas baca Quran ini, kalau boleh cakap baik ataupun diam selepas kita menginfak, inilah yang kita ingin sebarkan hidayah ini ke seluruh dunia dalam kempen kita Wakaf untuk Ummah. Ya, Wakaf untuk Ummah, agar lebih ramai lagi individu ummah membaca Al-Quran, tahu formula bagaimana untuk menjaga diri, menjaga keluarga dan juga menjaga masyarakat, agar masyarakat ini penuh dengan orang-orang yang berinfak, yang membantu, dan ganjaran pahalanya itu sahamnya di dunia sampai ke akhirat, masuk ke syurga sekeluarga. Jadi tuan-tuan boleh berinfak ya. Banyakkan ya, kalau hari ini, sebelum ni mungkin dah ada infak, hari ini masih lagi setiap hari. Istilah yang digunakan yunfiqun, maksudnya sentiasa berinfak. Jangan tinggal satu hari kecuali kita menginfakkan harta kita ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga Allah beri ganjaran yang banyak kepada tuan-tuan. Ambil kesempatan ya, transfer ataupun bank in pada hari ini. Kerana apa? Kerana ada ramai yang mendapat manfaat daripada Quran. Kalau semalam Ustaz 10,000 Quran itu disampaikan kepada angkatan tentera, udara, laut, darat. Subhanallah. Cuba bayangkan kalau katakan semua tentera ini baca Quran daripada sumbangan tuan-tuan dengan wakaf untuk ummah sebentar tadi. Jadi alhamdulillah kita berada di penghujung Ustaz ya. Kita akan bertemu lagi pada jam 5 petang, pada jam 10 malam dan 6 pagi, dan kita sama-sama mengucapkan tahniah kepada tuan-tuan yang terus istiqamah bersama My Quran Time ya, yang dibawakan oleh Mufas. Ya, kita ucapkan terima kasih kepada Mufas juga ya, lantaran ini adalah infak Mufas ya. Kita doakan berganda-ganda agar lebih ramai lagi orang Islam, lebih ramai lagi individu yang mengambil halaman 44 ini fi sabilillah, sehingga kan Allah memberikan ganjaran tidak terbatas sampai ke syurga insya-Allah. Kita bertemu lagi pada episod esok Ustaznya. Esok ke? Esok kita ulang kaji. Pada hari Ahad nanti insya-Allah My Quran Time, baca, faham, amal insya-Allah.